Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, anak-anak pelajar sekalian, ustazah nak sambung kepada kerajaan Bani Umayyah. Yang lepas kita belajar dengan dua khalifah yang kawan awak dah bentang. So hari ini kita akan belajar lagi dua khalifah, iaitu kita bermula dengan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Okey, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik merupakan khalifah yang keenam ya. Merupakan khalifah yang keenam. Dia memerintah selama 9 tahun 7 bulan, iaitu pada 96 Hijrah sehingga 86 Hijrah. Okey, apa dia sumbangan yang telah disumbangkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik ini? So kita tengok yang pertamanya ialah pembukaan wilayah baharu. Ini penting ya, pembukaan wilayah baharu pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik, itu Andalus, di Spanyol dan juga di India. So kita tengok di manakah sebenarnya Andalus ya. Kita tengok Andalus ini, kalau sebenarnya pusat pemerintahan dia di Syria, dia boleh memerintah sehingga di Andalus. Kalau kita tengok Andalus ini di kawasan Eropah ya, ni kawasan Eropah. Kawasan Eropah. Dan Andalus ini dia terletak dia ada Selat Gibraltar di sini ya. Jadi di sinilah kalau orang nak memerintah, memang orang naklah kawasan ni sebab dia ada terusan di sini untuk kapal lalu ya. Jadi tu adalah peluasan kuasa pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik ya. Okey, yang keduanya, peluasan juga berlaku di kawasan India. Di kawasan India ini apa yang kalau kita tengok, dia berada di Syria sehingga boleh menakluk kawasan ini dan sampailah ke kawasan India. Begitu jauhnya dan begitu besarnya wilayah yang ditakluk oleh kerajaan Bani Umayyah ketika itu ya. Okey, next kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu memperbaik dan mencantikkan seni bina Masjid Nabawi. Okey, seni bina Masjid Nabawi, inilah Masjid Nabawi kita ni sekarang ya. Jadi Masjid Nabawi kalau kita tengok kawasan ni sahaja sebenarnya daripada tapak rumah Rasulullah, tetapi sekarang dah diperbesarkan sehingga di luar ni ya, ni Masjid Nabawi. Dan ni masih lagi dataran ya, dataran ni tengok ada orang semayang lagi, tapi dia di luar masjid dah lah. Dataran ni pun ada masih lagi sebab dalam ni dah tak boleh nak muat dah kalau pergi ramai. Tapi sekarang ni tak ramai lah sebab musim Covid kan. Jadi itu adalah membina poin yang kedua, iaitu memperbaik dan mencantikkan seni bina Masjid Nabawi. Yang ketiga ialah membina banyak masjid baharu pada zaman beliau, dan seperti Masjid Umawi. Masjid Umawi ni tersohorlah kalau di Damsyik ataupun Syria. Sebab apa? Sebab pusat pemerintahan dia memanglah di Syria kan. Pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah ni di Syria. Jadi pusat pemerintahan dia di Syria, dia membina satu masjid namanya Masjid Umawi. Ya, kalau awak ada kesempatan bolehlah pergi ke Damsyik, dan di sini ada dipanggil Masjid Umawi, tinggalan daripada kerajaan Bani Umayyah. Okey, next kita pergi kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ialah membina poin yang keempat ya. Poin yang keempat ialah memberikan perhatian kepada rakyat yang berkeperluan khas seperti golongan warga emas dan juga orang buta. Dengan menubuhkan jabatan-jabatan khas. Khas untuk apa? Khas untuk orang buta dan juga warga emas, kerana mereka adalah orang yang perlu kita santuni ya, kerana mereka adalah orang yang OKU ya. Kalau orang buta ni orang OKU, dan warga emas ni mereka dah pun tua untuk menguruskan kehidupan masing-masing. Okey, yang kelima ialah menggalakkan pembinaan bangunan baharu bercirikan seni bina Islam. Kalau kita tengok negara takhlukan dia ni, negara takhlukan kerajaan Bani Umayyah ini, kalau awak lah ada kesempatan berjalan di negara-negara ini ya, negara ini semua,
Sorry. Kalau awak ada kesempatan ya untuk ke negara-negara ini, awak akan tengoklah negara ni dia ada dia punya seni bina dia ni adalah bercirikan Islam ya, sebab mereka tu selain daripada pembukaan wilayah, mereka juga membawa Islam tu sendiri ke negara-negara yang mereka takluk. Kemudian yang keenam ialah memperbaik jalan raya menuju ke negeri Hijaz. Okey, kalau kita tengok Arab Saudi ni dia ada namanya kawasan Hijaz ya. Hijaz termasuklah Mekah dan juga Madinah, dipanggil Hijaz. Arab Saudi luas kan, kalau orang tanya Arab Saudi, ni Arab Saudi, luas Arab Saudi ni. Tapi dia ada pembahagian, ada Hijaz, ada Yaman, ada Aden, ada Muscat, ada Najd, wilayah Najd, kan. Jadi itu adalah kalau kata Hijaz, kawasan ni lah Hijaz ni. Dia terkait Jeddah, Mekah, Madinah yang besar tu. Okey. Next, bagi memudahkan jemaah haji ke Baitul Haram lah. Jadi dia bina jalan raya ni yang cantik menuju ke Madinah, menuju ke Mekah. Kalau kita tengok sekarang pun jalan raya memang terbaik lah di negara Arab Saudi tu. Kalau daripada Madinah kita nak menuju ke Mekah ni, jalan raya memang baik, dalam 45 minit sahaja. Okey, itu adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, next kita pergi kepada khalifah yang seterusnya, iaitu Khalifah Umar Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz ini adalah, ya, kalau kita tengok merupakan zaman kegemilangan kerajaan Bani Umayyah lah. Sebab dikatakan pada zaman beliau lah tidak adanya orang yang bayar cukai tu, sebab dia punya perbendaharaan dia begitu banyak ya. Okey, Umar bin Abdul Aziz ialah khalifah yang ke-8, memerintah selama 2 tahun 5 bulan, iaitu pada 99 Hijrah hingga 101 Hijrah. Dia memerintah selama 2 tahun je. Okey, apa yang sumbangan yang diberikan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz ialah mengecualikan bayaran cukai jizyah. Okey, apa itu cukai jizyah? Cukai jizyah ialah cukai yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang berlindung di bawah negara Islam. Ya? Ataupun kalau kita kata orang yang bukan Islam yang berlindung di bawah negara Islam dipanggil kafir zimmi. Ya? Jadi dia hapuskan cukai jizyah. Sebab apa? Bila dia hapuskan cukai jizyah ini, rupanya ramai yang memeluk Islam selepas itu kerana melihat kepada keindahan Islam tu sendiri, membela mereka. Kemudian mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibnu Shihab Az-Zuhri. Okey, yang ni kan Ibnu Shihab Az-Zuhri ataupun dipanggil Ibnu Zuhri adalah orang yang terkenal pada zaman itu, iaitu dia bagus dari segi menghafal hadis. Jadi arahan yang dikeluarkan oleh Umar Abdul Aziz ni supaya Ibnu Shihab Az-Zuhri ini mengumpulkan, ya, membukukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak jumpa buku ni, baguslah, ni adalah biografi dia lah, biografi Imam Az-Zuhri. Dan dia merupakan tokoh tabi'in pada zaman itu, dan itulah yang diambil oleh Umar Abdul Aziz, mengambil tokoh ini, ulama ini, sebab dia pandai bahagian hadis untuk mengumpulkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pun ramai orang rujuk, kalau orang belajar hadis memang orang rujuk kepada kitab dia, ya. Okey, kemudian membina rumah transit, ya, rumah transit untuk para pedagang. Ni pentinglah. Kalau kita tengok para pedagang, peluasan kuasa kan, peluasan kuasa kepada kerajaan Bani Umayyah ini, dia ada pelabuhan-pelabuhan di sekitar ini, maka penting kepada kerajaan Bani Umayyah untuk menyediakan
rumah transit kepada para pedagang. Okey. Kemudian yang keempat ialah menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti hospital, jambatan, perigi-perigi, jalan raya dan juga sistem pengangkutan awam. Okey, kita tengok kenapa ada hospital, sebab dia dah besar kan. Kerajaan dia dah jadi empayar dah. Jadi dia kena bina kemudahan-kemudahan untuk rakyat dia. Ya, supaya sistematik dari segi pengurusan pentadbiran negara itu, ya. Yang kelima ialah mengasaskan Dewan Penasihat. Ni penting. Dewan Penasihat terdiri pada siapa? Para ulama, untuk memberikan nasihat kepada khalifah. Sebab apa? Pentingnya para ulama dalam sistem pentadbiran negara, kerana al-ulama warathatul anbiya. Ulama dia melihat dengan mata hati, dia bukan melihat dengan mata fizikal kita. Dia melihat dengan mata hati keadaan negara macam mana, itulah kena nasihat kepada pemerintah. Pemerintah perlukan nasihat ulama supaya negara yang dijalankan harmoni dan mendapat rahmat daripada Allah. Kita harap negara kita pun begitulah, ya. Ada teguran daripada ulama, maka para pemerintah ni dia kena dengar. Dia kena dengar sebab ulama dia bukan berbicara atas mata fizikal sahaja, tetapi dia berbicara atas mata hati, ya. Sebab itulah kalau ulama ni bukan apa, kita kena belajar banyak, belajar lagi banyak, mendalami ilmu-ilmu Allah, maka kita akan diiktiraf oleh orang sebagai ulama. Bukan dia tu kata dia ulama, tak. Macam dengan sekarang ni Imam Qardawi kan. Kita kata Imam Qardawi. Imam Qardawi. Awak jangan kata Imam Qardawi tu adalah dia ijtihad dia tu ulama. Tak. Sebab segala apa yang dia kata tu ada nas, ada bukti, ada buku yang dirujuk. Maksudnya dia ada banyak pembacaan. Sebab tu awak sebagai pelajar lagi banyak awak membaca, lagi banyak awak sebenarnya mendapat ilmu dan diangkat oleh Allah darjat awak di dunia dan di akhirat. Okey, sedikit tentang Umar Abdul Aziz ini. Dia zuhud, ya. Okey, apa maksud zuhud? Zuhud ni dia menolaklah, dia bukan menolak sepenuhnya dunia, tapi dia meletakkan dunia itu di tangan. Senang untuk dilepaskan, dan meletak akhirat tu di hati. Maka ketika dia memerintah, dia tidak pernah pun mengumpulkan harta. Sebagaimana kita tengok pemerintah-pemerintah sekarang, kalau memerintah mestilah kereta pun mewah, rumah pun mewah, segalanya mewah. Tetapi Umar Abdul Aziz dikatakan sebelum dia memerintah, dia ni badan dia agak gempal sedikit. Apabila dia memerintah, dia ni jadi kurus. Sebab apa? Sebab dia banyaknya memberi kepada rakyat dia. Segala harta, segala gaji-gaji dia, kebanyakannya dia bagi kepada rakyat. Untuk kehidupan rakyat, dia memilih untuk zuhud. Tidak salah bagi seorang Islam untuk milih zuhud dalam kehidupan, ya. Itulah yang terbaik sebenarnya. Okey, Ustazah rasa setakat itu sahaja penerangan Ustazah tentang dua tokoh yang terkenal ketika kerajaan Bani Umayyah, dan nanti kita akan belajar yang seterusnya tentang sumbangan kerajaan Bani Umayyah kepada Islam. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.